Babun nahi 'anil ghishi wal khida'. Bab pada menyatakan menipu dan menggoda, mengecek, tipu, kecek, supaya dah. Al-ghish biasanya digunakan menipu dalam perkara jual beli barang-barang. Al-khida' menipu dalam perkara yang umum, di mana Allah Ta'ala mengharamkan menipu, kecuali di dalam peperangan. Kerana sabda Nabi SAW, al-harbu khid'ah, peperangan itu menipu. Kerana kita nak lawan musuh, kita kecek musuh, kita tipu musuh untuk mengalahkan mereka. Itu wajib, bukannya haram, wajib. Diizinkan oleh syarak. Dan Nabi SAW melakukan menipu, kecek di dalam peperangan. Bila nak pergi ke utara, Nabi keluar ke belah selatan. Waktu malam baru bergerak ke utara. Nak pergi ke timur, Nabi keluar ke barat. Ke barat untuk mengelirukan musuh. Dulu ingat nak pergi ke barat. Bila malam bergerak ke timur. Itu ialah menipu di dalam peperangan. Dibenarkan oleh syarak. Begitu juga kerana nak mendamaikan dua orang yang berkelahi, dua puak yang berkelahi, maka kita kecek supaya jadi baik di antara kedua puak ini. Itu wajib. Kalau cakap betul orang jadi belaga, itu jadi haram pula. Menyebabkan jadi perbalahan. Maka kita kena tutup perkara yang menyebabkan berlakunya pertelengkahan di antara orang Islam. Yang dimaksudkan di sini ialah menipu dalam perkara yang tidak diizinkan oleh syarak. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Suratul Ahzab. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman dengan perempuan dengan lain daripada apa yang sebenarnya mereka lakukan, maka sesungguhnya orang-orang itu telah melakukan pembohongan dan dosa yang nyata. Barang siapa yang menyakiti orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, buat satu perkara yang menyakiti, termasuklah menipu orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kecek, tipu, supaya orang ikut kita, orang dengar cakap kita, kita nak ambil sesuatu perkara, tipu orang, jual beli dan seumpamanya, maka orang ini telah melakukan bohong dan dosa yang sangat besar. Adapun hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamala alaina as-silaha falaysa minna wa man ghashshana falaysa minna. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin wa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas man ghashshana falaysa minna. Maksudnya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membawa senjata menentang kita untuk membunuh sesama kita, maka dia bukan daripada kalangan kita. Dan sesiapa yang menipu bukan dari kalangan kita. Hadis riwayat Muslim. Dan mengikut satu riwayat yang lain bagi Imam Muslim, bahawa Rasulullah SAW melalui di atas selonggok makanan, lalu dia memasukkan tangannya ke dalamnya. Tiba-tiba jari-jarinya mendapati makanan-makanan itu basah. Lalu dia bersabda, apa ini wahai orang yang punya makanan ini? Lalu orang itu menjawab, dia ditimpa hujan wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, mengapa engkau tidak jadikan yang basah ini di atas,
supaya orang ramai melihatnya. Sesiapa yang menipu kita bukan dari kalangan kita. Hadis ini menyatakan barang siapa yang membawa senjata membunuh orang Islam, bukan orang Islam yang sebenar. Islamnya tak sempurna. Kalau dia menghalalkan, dia jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Begitulah juga orang yang menipu. Dia tipu dalam perniagaan khususnya, bukan orang Islam yang sebenar. Kalau dia kata tipu tu dak apa, dak berdosa, jadi kafir. Kalau dia kata dak boleh meniaga Nabi, kau kafir lagi. Wak main ke Nabi-Nabi. Ini tidak boleh. Banyak orang wak sedap cakap. Kalau dia berkata dengan jahil dia, dosa besar. Tanggunglah hari kiamat kalau dia tidak bertaubat. Disebut dalam satu hadis, Nabi SAW telah bertindak menjadi penguat kuasa. Menunjukkan bahawa Nabi memerintah negara, memerintah negeri, termasuklah Nabi memeriksa pasar. Memeriksa pasar. Di sini, dalam kerajaan Islam, dan diikut oleh orang putih. Orang putih ikut Islam sebenarnya. Mengikut Nabi SAW, melantik penguat kuasa perdagangan. Untuk memeriksa kedai, memeriksa pasar. Memeriksa dacing, neraca timbangan. Memeriksa sukatan. Memeriksa barang yang dijual. Adakah menipu ataupun tidak. Palsu ataupun tidak. Mengikut riwayat hadis ini, pada satu hari Nabi pergi ke pasar. Berjalan di pasar. Nabi melihat orang jual makanan. Mengikut satu riwayat, buah kurma yang ditimbun. Lalu Nabi masuk tangan dia, korek-korek bawah tu. Tiba-tiba Nabi dapati yang di bawah itu basah. Basah kena air. Hak kering dia boleh atas. Nak tipu. Lalu Nabi kata, wahai tuan punya makanan ini. Mana dia orang yang tuan punya makanan ini? Apa ni? Mu nak tipu orang? Kamu letakkan yang basah di bawah, yang kering di atas. Lalu orang tu menjawab, wahai Rasulullah, kena air Rasulullah, kena air hujan. Lalu Rasulullah bersabda, mengapa kamu tak basah ni di atas? Mu nak tipu orang? Dan Nabi bersabda, barang siapa yang menipu bukan dari kalangan puak kita, yang puak orang Islam yang sebenar. Menandakan bahawa berniaga menipu termasuk dalam dosa besar. Dosa besar. Kena gatilah hari kiamat kelak. Kena gati. Gati dengan apa? Gati dengan pahala. Kita kena beri pahala ke orang yang kita tipu tu. Kalau habis pahala kita habis. Ambil dosa, kita ambil kita pula dosa dia. Itu cara bayar pada hari kiamat kelak. Jangan buat main-main. Hadis yang kedua. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tanajashu, muttafaqun alaih. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan kamu melakukan tanajush. Tanajush ini ialah buat lolok beli. Kita berlakon. Kita pasang kawan kita, kita berjual. Suruh saing kita buat lolok beli. Orang ramai kumung depan. Mari saing kita pasang tadi, beli mahal-mahal. Cakap pula, oh barang ni saya beli dah ni molek. Molek tak dia tawan dengan hak lain. Lepas tu dia balik pula. Kerana nak menipu orang. Ini tanajush. Mengiklan untuk menipu orang. Termasuk dalam tanajush. Dalam perniagaan hari ini, banyak dilakukan iklan untuk menipu orang. Ini terang-terang kita pasang saing kita suruh alok-alok beli. Di tengah orang ramai. Ini termasuk dalam tanajush dan dia adalah dosa besar. Wa anhu qal dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu'. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bay'ata faqul la khilabata, muttafaqun alaih. Maksudnya,
Dan daripada Abi Hurairah juga, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menjual. Dan daripada Abu Hurairah katanya, Abu Hurairah menceritakan seorang lelaki di kalangan sahabat. Mengikut riwayat, lelaki itu nama Hibban bin Munqidh. Mengikut ulama, lelaki nama Hibban bin Munqidh. Hibban bin Munqidh radhiyallahu anhu menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah ditipu di dalam jual beli. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menjual kepadamu, maka katakan haram, jangan menipu. Jangan menipu. Hadis riwayat Muslim. Maka ulama berdasarkan kepada hadis ini mensabitkan bahawa barang tipu ni boleh dipulang balik. Ambil piti balik. Kalau mengikut aturan dia yang betul. Apalagi sekiranya ada syarat-syarat yang ditetapkan, yang dikenali dengan khiyar syarat. Bila ada khiyar syarat, berlakunya jual beli, nyata orang ni menipu, maka dia telah melakukan jual beli yang haram mengikut pandangan para ulama. Sekiranya kecacatan itu berlaku setelah membeli barang di luar daripada majlis, maka tak boleh dipulang balik lagi. Tak boleh dipulang balik. Mengikut satu riwayat, Sayyidina Umar telah membeli seekor kuda daripada seorang Badawi. Kuda yang dia beli dalam keadaan molek. Setelah Sayyidina Umar menggunakannya beberapa hari, tiba-tiba kuda itu jalan tepang. Mungkin ada Sayyidina Umar, tubuh dia besar, berat. Lalu dia nak hantar balik ke orang Badawi. Kata orang Badawi itu, tak boleh, kerana saya jual kuda ni dalam keadaan molek. Dianya menjadi cacat setelah berada di tangan Amirul Mukminin. Lalu Sayyidina Umar melantik seorang hakim. Hakim Shuraih Al-Kandi menjadi hakim. Lalu hakim tanya barang ni rosak bila. Lalu didapati barang tu rosak setelah berada beberapa hari di tangan Sayyidina Umar. Maka jual beli diteruskan. Kerana kecacatan itu berada di luar daripada majlis. Apa yang berlaku di sini, kecacatan itu berlaku dalam majlis jual beli, maka boleh dibatalkan jual beli. Hadis